Saya ingin menjemput Yang Berhormat Menteri di dalam Kementerian Dalam Negeri. Silakan. Terima kasih Tuan Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan Ketua, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada 19 orang ahli-ahli yang berhormat yang telah mengambil bahagian dalam perbahasan rancangan Malaysia ke-12 di Dewan Yang Mulia ini dari 28 September hingga 4 Oktober, antara lain telah menyentuh portfolio KDN selaras dengan fokus keempat dalam RMK 12 bagi memantapkan keselamatan dan ketenteraman awam di bawah tema memperkukuh keselamatan, kesejahteraan dan inklusiviti. Isu berkenaan kebajikan anggota-anggota PDRM telah dibangkitkan oleh Yang Berhormat Jerai dan Yang Berhormat Petaling semasa sesi perbahasan. Antara lain telah memohon agar kementerian menyemak semula gaji, allowance dan kemudahan kuartus. Untuk maklumat ahli-ahli yang berhormat, kerajaan dari semasa ke semasa sentiasa meneliti dan menyemak semula kadar emolumen dan kemudahan kepada anggota keselamatan dan penguatkuasa termasuk Polis Diraja Malaysia demi memastikan kebajikan anggota terbela. Bagi menambah baik emolumen anggota PDRM, kerajaan pada tahun 2016 telah mengemaskini struktur gaji dan skim perkhidmatan Polis Diraja Malaysia. Ini dilaksanakan melalui Perkeliling Perkhidmatan Bilangan 2 tahun 2016 di bawah rasionalisasi skim perkhidmatan PDRM bagi Sistem Saraan Malaysia SSM. Perubahan ini melibatkan pelbagai skim perkhidmatan di PDRM seperti pegawai kanan polis, pegawai rendah polis dan konstebel, pegawai rendah polis dan konstebel orang asli dan pegawai rendah polis dan konstebel sokongan. Menerusi perubahan ini, struktur gaji anggota PDRM ditambah baik berdasarkan pariti dengan skim-skim perkhidmatan lain yang berkaitan. Kerajaan juga sentiasa menyemak dan mengkaji pemberian allowance bagi membantu anggota PDRM, terutamanya yang berpangkat rendah dalam menangani kos sara hidup yang kian meningkat. Kementerian juga berusaha menambah baik kemudahan infrastruktur PDRM dengan membina dan membaik pulih perumahan, kuartus bagi memastikan warga PDRM dapat menjalani kehidupan dengan suasana yang kondusif dan selesa. YB Ulu Rajang pula bertanyakan mengenai peluang saksama yang dimiliki oleh anak jati Sarawak supaya dipilih menjawat jawatan tertinggi di dalam PDRM, terutamanya di negeri Sarawak. Untuk makluman semua ahli yang berhormat, Kementerian sentiasa bersedia untuk mempertimbangkan pegawai kanan polis yang merupakan anak jati di setiap negeri, di seluruh negara, termasuk juga di negeri Sarawak. Walau bagaimanapun, proses pelantikan bagi mana-mana jawatan adalah tertakluk kepada susunan, kekananan dan kelayakan seseorang pegawai kanan polis. Seterusnya, YB Kemaman telah bertanyakan berkenaan status pembangunan Ibu Pejabat Polis Daerah Kemaman. KDN mengambil perhatian tentang cadangan pembinaan atau pembangunan IPD Kemaman yang baru ini. Untuk makluman yang berhormat, perancangan bagi pembangunan sesebuah projek di bawah Kementerian Dalam Negeri, termasuk pembinaan Ibu Pejabat Polis Daerah IPD, adalah ditentukan berdasarkan prioriti dan kriteria keutamaan mengikut kemampuan kewangan kerajaan. Buat masa ini, kerajaan memberi tumpuan kepada usaha menaik taraf premis PDRM yang terlalu uzur dan tidak dapat digunakan dengan sempurna dalam memberikan perkhidmatan kepada rakyat. Wabi Sibuti dan Wabi Jerai telah bertanyakan berkaitan program-program serta pindaan undang-undang berkaitan penagihan dan penyalahgunaan dadah. Pada masa kini, perubahan drastik trend penagihan dadah dari dadah jenis tradisional kepada dadah jenis sintetik atau new psychoactive substances yang banyak mengubah pendekatan kerajaan dalam menangani permasalahan dadah di negara kita. Dasar dan program telah disesuaikan dengan perubahan semasa berasaskan bukti saintifik, evidence-based dan amalan terbaik yang dilaksanakan di dalam dan juga luar negara.
AADK juga telah mengenal pasti 155 kawasan berisiko tinggi di seluruh negara dan komited untuk membersihkan dan menghijaukan kawasan-kawasan tersebut secara berfasa sehingga tahun 2025. Dengan mensasarkan penurunan bilangan penagih baru dan penagih berulang, peningkatan bilangan klien compliant dan klien kekal pulih serta peningkatan tahap kesediaan komuniti dalam proses integrasi klien kelak. KDN juga sedang menyediakan rang undang-undang penyalahgunaan dadah dan substan, pencegahan, rawatan dan pemulihan bagi menambah baik akta penagih dadah, rawatan dan pemulihan, bertujuan untuk memperkasa dan memperluas akses kepada perkhidmatan rawatan dan pemulihan dalam institusi atau komuniti. Akta baru ini akan memberi punca kuasa untuk penyalahguna dadah dalam negara diberikan rawatan dan pemulihan daripada terus dipenjarakan. YB pula bertanyakan mengenai cadangan mewujudkan jawatankuasa khas yang dianggotai oleh KDN bagi mengawal selia berkenaan kelulusan industri hemp dan medical marijuana sebagai rawatan alternatif di negara ini. Untuk makluman ahli-ahli yang berhormat, terdapat platform khusus bagi membincang dan melaporkan isu berkaitan dadah iaitu Jawatankuasa Kabinet Membantras Dadah JKMD yang diwujudkan melalui arahan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tahun 2004. Sebarang perkara berkaitan kawalan dan penguatkuasaan dadah termasuk isu-isu kawalan cannabis yang merupakan dadah berbahaya di bawah Akta Dadah Berbahaya 1992 akan dibincangkan dalam jawatankuasa tersebut. Menteri. Yang Berhormat Menteri, sedikit saja. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Cuma untuk saya maklumkan Yang Berhormat Menteri, isu berkenaan medical cannabis telah pun dibincangkan dengan agak panjang dalam kabinet yang lepas dan telah pun mendapat persetujuan prinsipal tapi untuk tujuan medical, dan dalam bab ini pindaan-pindaan undang-undang wajar dilakukan. Persoalan saya, adakah Yang Berhormat Menteri dan kabinet akan memperhalusi cadangan yang sama supaya kita dapat membuka industri ini dan dapat pendapatan baru bagi negara dan juga bantu ibu bapa yang ingin menggunakan medical cannabis to treat their children, khususnya bagi beberapa masalah kesihatan mental. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Batu Gajah Terima boleh? kasih. Sini Menteri, Batu Gajah depan. Okey. Menteri, saya terima baik jawapan Menteri berkaitan dengan kebajikan kepada anggota PDRM. Tapi saya juga nak tahu, adakah kerajaan bercadang untuk mengkaji semula skim gaji, penjawatan dan kenaikan pangkat untuk anggota penjara Malaysia. Ini adalah penting sebab saya difahamkan terdapat lebih kurang 16,000 orang anggota Jabatan Penjara Malaysia di mana skim gaji mereka adalah agak kurang kalau dibandingkan dengan PDRM, dan itu adalah keluhan daripada anggota-anggota daripada Jabatan Penjara Malaysia. Dan kita tahu bahawa mereka menghadapi masalah yang besar sebab mereka terpaksa menjaga lebih kurang 70,000 orang banduan, di mana kita juga tahu bahawa kapasiti penjara juga adalah melebihi 13.5%. Mohon Menteri memberi penjelasan mengenai hal ini. Terima kasih Menteri. Terima kasih. Terutamanya kepada Yang Berhormat Muar tadi, memang betul kita sedang mengkaji melalui jawatankuasa ini yang saya sebutkan tadi, dan beberapa kementerian sedang melihat bagaimana untuk kita mencari jalan sama ada kegunaan cannabis for medical purposes itu boleh dilakukan dan dikaji bagaimana undang-undang yang boleh digunakan nanti, insya-Allah. Kepada Yang Berhormat Tun Gajah, saya nak maklumkan bahawa tentang kedudukan semua anggota yang ada dalam KDN ini, bukan hanya PDRM tetapi juga penjara, kita akan melihat secara khusus bagi mana-mana agensi kalau dipikirkan perlu untuk kita membawa ini dan menaikkan gaji mereka, insya-Allah akan dilakukan daripada masa ke semasa. Hal ehwal immigration. Berhubung pertanyaan YB Sandakan mengenai status pelaksanaan cadangan-cadangan hasil daripada laporan siasatan Suruhanjaya Siasatan Diraja di Sabah. Untuk maklumat YB Sandakan dan Dewan Yang Mulia ini, Suruhanjaya Siasatan Diraja
Royal Commission of Inquiry RCI mengenai pendatang asing di Sabah mencadangkan penubuhan sebuah tangkuasa khas bagi mengenal pasti dan menguruskan isu pengurusan warga asing di Sabah. Susulan itu, bagi memenuhi cadangan RCI berkenaan, Tangkuasa Pengurusan Warga Asing di Sabah JKPWAS telah ditubuhkan oleh kerajaan yang merangkumi JKP WAS Indok yang dipengurusikan secara bersama oleh YB Menteri Dalam Negeri dengan Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah serta JKP-WAS Technical yang dipengurusikan secara bersama oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri Dalam Negeri dengan Yang Berhormat Timbalan Ketua Menteri Sabah. Antara isu yang dibincangkan dalam mesyuarat JKP-WAS adalah seperti berikut. A. Isu kepelbagaian dokumen yang dipegang oleh pendatang asing di Sabah serta cadangan penyeragaman yang sedang dikaji secara terperinci dengan pelibatan dan kerjasama antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri Sabah. B. Masalah kelewatan penghantaran pulang pendatang asing tanpa izin yang ditahan di depo imigresen. Dan C. Kajian perundangan sedia ada berhubung tindakan penguatkuasaan terhadap masyarakat stateless seperti Palau bagi mengekang permasalahan sosial dan menjaga kebajikan golongan berkenaan. Berhubung dengan pelaksanaan JKP-WAS yang berusaha untuk menyelesaikan isu pengurusan warga asing di Sabah, perkara ini memerlukan kerjasama antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri Sabah. Kerjasama strategik ini diperlukan terutamanya melibatkan isu dokumen pengenalan diri, kewarganegaraan dan rundingan dengan perwakilan asing seperti Filipina dan juga Indonesia. Justru perihal pengurusan warga asing di Sabah memerlukan political will serta komitmen yang tinggi daripada semua pihak. Ini termasuklah daripada pemimpin politik, ketua-ketua masyarakat dan kaum untuk mencari persamaan dan kesepakatan dalam mencari penyelesaian kepada isu yang telah lama berpanjangan ini. Kerjasama dan komitmen ini adalah amat perlu bagi memastikan isu ini tidak lagi dipolitikkan oleh mana-mana pihak selepas suatu keputusan dimuktamadkan kelak. Hasil libat urus dan penelitian oleh Kerajaan Negeri Sabah ini akan dibincangkan semula dalam JKP-WAS Technical yang akan datang sebelum dibentangkan semula dalam JKP-WAS Indok untuk pengesahan. Selepas itu, JKP-WAS Indok akan mencadangkan mekanisme penyelesaian pengurusan warga asing di Sabah untuk persetujuan dan keputusan Sidang Majlis Khas Perjanjian Malaysia 1963 MKMA 63 yang dipengurusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri. Yang Berhormat Menteri, Wabi silakan. muncullah. Tak. Sanakan. Ya, sebenarnya penyegeraman dokumen. Jawapan ini telah pun diberi daripada Yang Berhormat Menteri tahun lalu. Jawapan yang sama juga. Jadi saya tidak nampak ada komitmen untuk menyelesaikan masalah parti di Sabah. Dan jawatan-jawatan kuasa yang JKP, WAS, yang Induk, semua pun telah pun Yang Berhormat Menteri mention last year, sama. Jawapan yang sama macam copy paste sahaja. Jadi sampai sekarang kami tidak nampak apakah cara penyelesaian. Yang Berhormat Menteri juga pernah cakap, sudah pun mention masalah ini sudah banyak tahun. Tetapi tahun lalu sampai sekarang macam tidak ada progres langsung daripada jawatan-jawatan kuasa khas ini. Dan siapakah yang adalah leading jawatan kuasa ini, sama ada kami boleh be part of di komiti ataupun supaya kami boleh menyelesaikan masalah ini. Sebab di Sandakan banyak bajet digunakan untuk memberikan vaksinasi kepada parti-parti yang tinggal di kawasan Sandakan. Dan tanpa dokumen kami adalah unable to trace them. Jadi sekarang sebagai contoh, sekarang saya ambil dari Filipina, saya datang ke Sabah as a parti, bolehkah saya directly dapatkan vaksin di Sandakan? Sebab kami langsung tidak tahu berapa orang yang tidak berstatus yang adalah golongan parti yang sedang tinggal di Sandakan, dan masalah setinggan adalah sangat-sangat serius. So daripada jawapan Yang Berhormat Menteri adalah tidak patutlah, sebab tiada progres langsung dari tahun lalu penjawapan juga.
Terima Okey, kasih. Yang Berhormat Menteri, berkaitan sebagai tambahan sedikit berkenaan dengan isu penyeragaman dokumen tu, saya masih ingat lagi sewaktu Yang Berhormat Menteri mula dilantik sebagai Menteri Dalam Negeri, dalam lawatan pertama ke negeri Sabah, Yang Berhormat Menteri ada mengumumkan tentang penyeragaman dokumen ini, yang mana semua dokumen yang ada di-convert menjadi satu dokumen, iaitu IMM13. Dan kemudian Yang Berhormat Menteri juga ada mengumumkan bahawa setelah mereka ini mendapat IMM13 akan berurusan dengan kerajaan Filipina untuk meminta agar kerajaan Filipina menguruskan pasport kepada pemegang IMM13 ini, sama ada, dan kemudian membuat pilihan sama ada mereka ingin balik ataupun diberikan permit kerja. Jadi soalan saya Yang Berhormat Menteri, setakat ini sudah berapa ramai pemegang IMM13 yang telah pun diberikan pasport Filipina setakat hari ini? Terima kasih. Jawapan kepada Yang Berhormat Sandakan, saya nak maklumkan sebab itu hari ini saya ada sebut tentang the political will, dan kita nak perbincangan kita ni kita masukkan pemimpin-pemimpin politik, ketua-ketua masyarakat dan juga kaum di negeri Sabah, kerana isu ni membabitkan juga masalah-masalah yang timbul di beberapa kawasan tertentu yang membabitkan perkauman di negeri Sabah sendiri. Maka sebab itu komitmennya bukan hanya datang daripada kerajaan federal, tetapi juga harus datangnya daripada masyarakat di bawah untuk menerima apa saja cadangan yang dilakukan. Sudah banyak kali cadangan telah pun dikemukakan, tetapi setiap kali ditentang oleh beberapa masyarakat tertentu. Maka sebab itu kita fikirkan lebih Mohon baik. pencerahan beberapa masyarakat yang di-mention daripada Yang Berhormat Menteri, beberapa masyarakat yang menentang perbincangan ataupun solusi yang dicadangkan oleh kementerian. Mohon pencerahan beberapa masyarakat adalah dari siapa? Okey. Jadi sebab itu apabila kita nakkan supaya ada keseragaman di antara semua, kita akan jemput semua daripada pemimpin semua parti-parti yang ada di negeri Sabah untuk kita bincangkan khusus tentang masalah parti. Apa yang dibangkitkan oleh Sepanggar, saya nak maklumkan betul lah. Ini yang telah pun saya katakan oleh kerana tahun lepas, tapi oleh kerana masalah MCO, perkara ini tergendala sedikit untuk kita menghantar mereka pulang dan juga untuk mereka mendapat verification daripada embassy. Jadi insya-Allah perkara ini apabila sudah buka nanti kita akan lakukan dengan secepat mungkin ya. Yang Berhormat Menteri sebut tadi yang menentang tu sebenarnya, kalau saya ingat kerajaan negeri yang ada sekarang ini yang sebenarnya menentang kepada pelaksanaan one single document tadi. Jadi ini saya minta Dewan Yang Mulia ini merekodkan perkara inilah. Terima kasih. Tak apalah, saya tak payah sebut secara khusus siapa yang menentang, tetapi saya nak maklumkan sesuatu perbincangan harus dilakukan di semua pihak, the political will. We sit down together, dengan izin ya Tuan Ketua, untuk kita selesaikan isu ini bersama ya. Tuan Ketua, jawab isu dibangkitkan oleh Yang Berhormat Bintulu secara bersekali dengan soalan daripada YB Padang Rengas yang menyentuh isu yang sama, iaitu penambahbaikan terhadap program Malaysia Rumah Keduaku MM2H. Untuk makluman ahli Yang Berhormat, perubahan dasar program Malaysia Rumah Keduaku tidak dilaksanakan secara drastik kerana penilaian awal telah dibuat sejak tahun 2019 lagi dan turut melibatkan beberapa kementerian atau agensi yang berkepentingan. Kajian yang melibatkan pemegang taruh dari sektor swasta juga telah dilaksanakan oleh Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia melalui pelantikan juru perunding. Sepanjang program ini dibekukan, pelaksanaannya pada tahun 2020, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya telah meneliti semula dasar dan syarat-syarat berkenaan program ini sebelum mengumumkan pengaktifan semula program MM2H. Objektif utama pelaksanaan MM2H adalah bagi memberi peluang kepada pesara dan peserta yang berkualiti tinggi untuk tinggal dan berbelanja di Malaysia. Manakala bagi tujuan menjalankan perniagaan, pelaburan dan mencari pekerjaan, Jabatan Imigresen Malaysia ada mengeluarkan kemudahan yang lain, PAS yang lain seperti PAS Expatriate
dan past resident talent. Jadi untuk itu kerajaan telah menambah baik syarat-syarat program MM2H berdasarkan kepada faktor ekonomi, keselamatan, penanda arasan dengan negara lain. Hasil laporan kajian oleh perunding yang dilantik oleh MOTAC dan penemuan Jabatan Audit Negara serta sebagai sebahagian daripada strategi untuk menyokong Pelan Pemulihan Negara atau PPN. Untuk makluman ahli yang berhormat, saya memberikan jaminan kepada peserta-peserta program MM2H sedia ada bahawa mereka tidak akan tertakluk kepada syarat-syarat baru MM2H kecuali peningkatan fee PAS yang dinaikkan daripada RM90 kepada RM500 setahun. Dan syarat tempoh keberadaan di Malaysia minimumnya selama 90 hari setahun secara kumulatif. Walau bagaimanapun bagi semua peserta baru, mereka perlu memenuhi dasar baru program MM2H bagi memastikan peserta program ini yang berada di Malaysia adalah benar-benar genuine, berkualiti tinggi dan dapat memberi sumbangan yang positif kepada pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya merujuk isu berkaitan pemusatan semula pusat MM2H daripada Kementerian Pelancongan, MOTAC ke Jabatan Imigresen Malaysia, ianya adalah selari dengan tanda aras yang dipraktikkan di negara-negara seperti Australia, Portugal, Amerika dan banyak lagi. Walau bagaimanapun promosi dan pelantikan ejen-ejen masih lagi di bawah MOTAC. Berhubung isu yang telah dibangkitkan oleh Yang Berhormat Keluang dan Wabi Sepanggar bagi memperkasa Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM, Kementerian Dalam Negeri sentiasa prihatin terhadap keperluan memperkasakan APMM bagi membolehkannya melaksanakan tugas kawalan keselamatan maritim dengan berkesan. Dalam hal ini, KDM telah mengemukakan permohonan peruntukan di bawah RP2, RMK12 dan bajet 2022 yang meliputi keperluan aset-aset strategik dan pembinaan serta penambahbaikan infrastruktur bagi APMM. Seterusnya, Tuan Ketua, bagi menangani masalah parti, KDN melalui Eskom telah mengambil beberapa pendekatan. Di antara langkah-langkah yang telah diambil adalah seperti berikut. Pertama, mewujudkan road checkpoint RCP di kawasan strategik dan laluan utama penduduk yang melibatkan anggota PDRM seperti di RCP Sapi Nangoh dan RCP Kalabakan dalam membendung aktiviti penyeludupan parti, barang kawalan dan sebagainya. Melaksanakan op benteng bagi mengekang kemasukan parti dan jenayah rentas padan. Ketiga, melaksanakan 3 op cegah parti iaitu OCP Utara, Sandakan dan Kudat, OCP Timur, Sempurna dan OCP Selatan, Tawau yang merangkumi hampir keseluruhan pesisir pantai Timur Sabah melibatkan aset laut dari pelbagai agensi di bawah Eskom. Mempertingkatkan dan menambah baik kesiapsiagaan anggota dan aset di pos-pos kawalan harapan khususnya di kawasan 72 laluan tikus yang sering digunakan oleh parti di sepanjang sepadan S-Zone. Dan selain itu, arahan perintah berkurung masih diteruskan di pantai Timur Sabah yang melibatkan 7 buah daerah iaitu Tawau, Sempurna, Kunak, Lak Datu, Kinabatangan, Sandakan dan Beluran. Ia bertujuan untuk mengawal pergerakan dan mencegah berlakunya jenayah seperti pencerobohan parti ke dalam negara dan penculikan kidnapping for ransom. Berhubung penambahan aset serta peningkatan keupayaan Eskom, KDN melalui RMK ke-12 di bawah Rolling Plan 2 telah mengemukakan permohonan bagi membiayai pembinaan kawalan pos baru, pangkalan bot dan pos operasi hadapan Forward Operation Base serta perolehan peralatan berasaskan teknologi terkini untuk tujuan pengesanan dan pemantauan keselamatan di S-Zone. Okay. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. 2 perkara. Pertama sekali berkaitan dengan APMN tadi Yang Berhormat Menteri ada sebut. Cuma di kawasan saya ni, seingat saya ada satu tanah yang dimiliki oleh Kementerian Dalam Negeri. Dan pada ketika ini yang saya ingat sewaktu saya berada di sana, APMM masih menyewa bangunan dengan membayar sewa bulanan sebanyak RM300,000 sebulan. Dan sewaktu saya berada di sana, saya telah mencadangkan agar APMM ini perlu
membina pejabat mereka sendiri tanpa perlu menyewa. Sebab kalau menyewa 300,000 sebulan, bayangkan berapa kos yang perlu ditanggung oleh kerajaan. Itu satu. Kedua, berkenaan dengan isu Eskom. Tadi yang Berhormat Menteri telah menyebut tentang beberapa permohonan yang tadi dikemukakan oleh kementerian. Terima kasih banyak-banyaklah. Cuma apa yang penting, seingat saya di pantai timur Sabah ini kita menghadapi masalah rada-rada yang saya sebut dalam ucapan saya, yang kebanyakannya tidak berfungsi. Jadi saya ingin tahu status tentang rada-rada ini, adakah ianya tidak dibaik pulih, kerana saya tahu inilah di antara perkara yang menjadi punca kemasukan banyak penceroboh-penceroboh khususnya pendatang asing tanpa izin ke pantai timur Sabah ini kerana perairan kita ini rada tidak berfungsi. Jadi minta penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Sepangga. Saya tahu tentang kedudukan pejabat yang masih lagi disewa. Walau bagaimanapun kita sedang mengkaji untuk mencari tapak dan melihat kesesuaian untuk kita mendirikan pejabat yang baru. Tentang kedudukan rada di pantai timur Sabah, kita akan tidak lama lagi manggil tender tentang projek tersebut. YB Batu dan YB Jerai pula telah bertanyakan mengenai status siasatan kes kematian dalam lokap polis. Prestasi terkini program community policing dan hingga 30 September 2021, sebanyak 10 orang kes kematian dalam lokap PDRN dilaporkan. Daripada jumlah ini, 4 kematian melibatkan lelaki Melayu, iaitu 2 di Perak, 1 Pahang dan 1 Pulau Pinang. Manakala 1 kematian melibatkan perempuan Melayu di Johor. 2 kematian melibatkan lelaki Cina, iaitu masing-masing 1 di Pulau Pinang dan Kuala Lumpur. Kematian melibatkan 2 lelaki India, masing-masing dilaporkan di Melaka dan Selangor, manakala 1 kematian melibatkan warga negara asing yang dilaporkan di Sabah. Sehingga kini Mahkamah telah memerintahkan 1 kes dalam proceeding inquest dan 9 kes lagi masih dalam siasatan. Berdasarkan statistik sedia ada, tidak ada sebarang diskriminasi yang berlaku terhadap mana-mana kaum semasa OKT atau orang kena tuduh berada dalam tahanan di PDRM. Saya juga ingin menjelaskan bahawa peratusan kematian dalam lokap adalah sangat kecil. Statistik kematian mengikut tahun adalah seperti berikut. Saya nak jelaskan supaya isu ini tidak lagi dijadikan isu perkauman. Jadi saya nak jelas sejelas-jelasnya supaya semua ahli-ahli yang berhormat yang membangkitkan isu ini daripada dulu orang yang kebanyakan yang sama saja. Jadi saya nak jelaskan. Tahun 2016 daftar di lokap 113,111. Kematian dalam lokap untuk tahun 2016 5 Melayu, 1 Cina, 3 India dan 1 lain-lain bangsa dan 1 warga asing. Peratusannya hanya 0.011. 2017, 92,462 yang daftar di lokap dan kematian dalam lokap 14. 5 Melayu, 3 Cina, 4 India dan 2 warga asing. Peratusan 0.015. 2018, 91,354, 10 kematian dalam lokap, 6 Melayu, 2 India, 2 warga asing. Yang Berhormat Menteri, boleh saya tanya satu soalan? 94,113, 9 orang, 6 Melayu, 1 India, 2 warga asing. Tahun 2020, 91,246, 13 kematian, 6 Melayu, 4 Cina, 2 India dan 1 warga asing. Dan pada tahun ini sehingga bulan September, 63,773, 10 kematian. Sebenarnya kematian 5 Melayu, 2 Cina dan 2 India dan 1 warga asing.
Jadi tak timbullah diskriminasi kaum. Jangan dibesar-besarkan isu perkauman tentang Yang kematian berhormat penduduk. Menteri, Hembuskan, boleh Yang saya Berhormat, tanya masa dah satu tamat. soalan? Saya jelaskan ini untuk ahli-ahli yang berhormat bahawa kita bukan hanya nak berikan penambahbaikan tentang pengurusan lokap PDRM dengan menambah baik pemeriksaan kesihatan tahanan-tahanan melalui pelantikan panel klinik swasta. Dengan kaedah ini, pemeriksaan tahap kesihatan tahanan dapat dibuat dengan segera sebelum tahanan dimasukkan ke dalam lokap. Begitu juga dengan memasang CCTV yang telah pun kita panggil kontraknya dan telah pun kontrak pemasangan CCTV di lokap-lokap PDRN telah dipecahkan kepada 5 zon dan projek pemasangan CCTV dijangka akan selesai pada akhir tahun ini. Ini menunjukkan bahawa kita ada penambahbaikan. Dalam waktu yang sama, saya minta kepada mana-mana yang berhormat, jangan timbulkan isu ini sebagai isu perkauman. Kadang-kadang kala kerana emosi kita yang menyebabkan kita terbawa-bawa sehingga ianya boleh menjadikan sesuatu yang besar dalam negara kita. We should accept the fact that we are all here together. Kita nak itu dijadikan sesuatu yang lebih baik. Jadi yang berhormat, saya minta maaf kerana membangkitkan isu ini sebab saya dengar perbahasan yang berhormat dan saya rasa tak patut untuk dibangkitkan sebagai isu perkauman. Terima kasih yang berhormat. Yang Semua- berhormat, boleh Yang saya Menteri. Sebenarnya ini Masa bukan tamat. isu Satu perkauman soalan. yang Berhormat Terima Menteri. Ini merupakan Maaf. no, Datuk Speaker, Betul, this is bagi important. sikit sebab kita ada Sedikit. penjelasan. Tak ada masalah. Yang berhormat, akhir sekali saya jemput Yang Berhormat Menteri di Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hak Ehwal Pengguna. Saya akan extend sehingga 8.15. Jadi Yang Berhormat cuma ada 25 minit. Ya. Kenapa tak bagi tanya Datuk soalan? Speaker minta Ini jawapan bertulis. topik penting. Speaker, Kami tak payah jawab di Ini sini. Saya soal nak jawapan ada. bertulis je. Masa dah habis. Masa dah habis. Faham tak? Ini bukan masa berbahas lagi. Ini masa menteri menjawab. Menteri dah jawab. Yang berhormat semua, saya telah tolong diam sekejap ya. Saya observe 90% daripada Yang Berhormat tak ikut peraturan. Tapi saya bagi juga laluan. Hari ini Yang Berhormat Timbalan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hak Ehwal Pengguna dah dimakan masanya tinggal 10 minit saja. Saya tambah juga sampai 15 minit lagi sampai 8 suku. Tolonglah. Ikutlah peraturan. Ini rancangan Malaysia ke-12. Dasar perancangan Malaysia untuk 5 tahun ke depan. Bukan yang spesifik. Ini dasar. Yang Berhormat Menteri, tolong teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.